Selamat sejahtera kepada pelajar sekalian. Hari ini kumpulan kami akan menerangkan topik tentang pemodelan matematik dan aplikasinya. Nama saya Jackson dan saya akan memulakan topik hari ini. Pertama sekali saya akan menerangkan definisi pemodelan matematik. Pemodelan matematik ialah suatu senario atau cara yang digunakan untuk memperoleh kefahaman atau keputusan secara kualitatif atau kuantitatif bagi masalah dunia sebenar. Kalau nak cakap secara ringkasnya, pemodelan matematik adalah menggunakan cara atau formula matematik untuk menyelesaikan masalah dunia sebenar. Sebelum masuk ke contoh soalan, saya ingin menerangkan tentang komponen penting dalam pemodelan matematik. Yang pertamanya ialah mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Yang keduanya ialah membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Yang ketiganya ialah mengaplikasi matematik untuk menyelesaikan masalah. Yang keempatnya ialah menentukan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Yang kelima ialah memunyikan model matematik. Yang akhir sekali ialah melaporkan dapatan. Saya akan menjelaskan cara kiraan komponen penting yang disebut tadi. Dalam slide ini kamu semua boleh nampak kiraannya. Kamu semua boleh nampak pada komponen kelima ada satu special case, iaitu kalau semasa kamu menjawab soalan ini dan perasaannya jawapan ini tak betul, kamu semua perlulah balik ke komponen pertama untuk memastikan masalah yang dihadapi semula. Akhir sekali, selepas kita memastikan jawapan kita sudah boleh melaporkan dapatan kita, iaitu jawapan, dan boleh mengingatkan itu contoh soalan kita. Selamat petang, nama saya Bang Suiliang. Tadi kita sudah memperkenalkan pekat proses pemodelan matematik dan langkah-langkah yang ada. Jadi, sekarang kita akan masuk contoh-contoh yang kita sedia untuk mendalami kefahaman tentang Pak ini. Contoh 1. Seorang jurutek menggunakan masa selama 60 saat untuk menep 30 patah perkataan pada sebuah komputer IPA. Jika jurutek itu menggunakan komputer IPA yang sama untuk menep, berapakah masa yang diperlukan untuk menep 450 patah perkataan? Selesaikan masalah ini melalui pemodelan matematik. Sekarang kita tahu proses pemodelan matematik adalah 6 langkah. So, itu penyelesaian kita juga mau buat 6 langkah. Yang bagi langkah pertama, mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Kita macam mana mengenal pasti masalah? Sekarang kita boleh tengok soalan. Yang bagi ayat kedua dia tanya, berapakah masa yang diperlukan untuk menep 450 patah perkataan? Jadi kita boleh tulis, tentukan masa yang diperlukan untuk menep 450 perkataan sebagai jawaban. Kemudian kita tahu, semakin banyak bilangan perkataan yang di-type, semakin banyak masa yang diperlukan. Dan juga kita dapat tahu, jumlah masa yang diperlukan berubah secara langsung dengan bilangan perkataan yang di-type. Yang bagi langkah kedua, membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Sebelum itu, kita mau tahu apakah andaian. Andaian juga kita juga boleh cakap sebagai pemboleh ubah dimalakan, yaitu apa yang mesti ditetapkan dalam masa ini. Yang pertama ialah kecakapan jurutek adalah sama semasa menep dan juga jurutek dalam keadaan yang sehat. Itu andaian adalah penting ya. Kalau tak ada andaian itu bagi contoh, kalau jurutek dalam keadaan yang tidak sehat, bilangan perkataan yang di-type bagi setiap masa atau minit adalah berbeza. Kemudian kita akan dapat jawaban yang tidak tepat. So,
antaian mesti ada dalam setiap masalah. Yang bagi pemboleh ubah boleh dibahagikan kepada dua. Yang pertama ya pemboleh ubah dimanipulasikan, dan kedua ya pemboleh ubah bergerak balas. Yang kita letak pemboleh ubah dimanipulasikan sebagai S dan pemboleh ubah bergerak balas sebagai Y. Yang bagi S mewakili bilangan perkataan yang di-type dan Y mewakili jumlah masa yang digunakan. Kemudian kita dapat tahu Y berubah secara langsung dengan S, maka Y sama dengan KS dengan keadaan K ialah pemalah. Lepas itu kita sambung langkah ketiga, yaitu mengalokasikan matematik dan menyelesaikan masalah. Ini adalah cara mengira. So kita letak Y sama dengan KS, yaitu kita letak formula seperti itu, dan kita ganti Y sama dengan 60 dan S sama dengan 30. Kita dapat K sama dengan 2. Kemudian kita tulis Y sama dengan 2S, kita substitute, kita ganti 450 perkataan masuk ke S, kita dapat Y sama dengan 900 saat. So kita boleh tulis jumlah masa yang diperlukan oleh jurutype untuk menaik 450 patah perkataan ialah 900 saat. Dan bagi langkah keempat ialah menentukan dan mentafsirkan penyelesaian. Kita boleh tulis model fungsi linear yang kita dapat Y sama dengan 2S, tetapi ini tidak dapat digunakan untuk semua situasi, sebab masa menaik dan jumlah patah perkataan yang di-type akan berbeza mengikut situasi. Misalnya, kalau jurutype menggunakan masa 50 saat untuk menaik 30 patah perkataan, kemudian kita akan selepas kita mengira daripada langkah ketiga, kita akan dapat K yaitu pemalah yang berbeza. Akhirnya itu Y akan kita menjadi 900 saat. So ini tidak dapat digunakan, formula ini tidak dapat digunakan untuk semua situasi ya. Yang bagi langkah kelima ialah memurnikan model matematik. Oke, kita tulis pemurnian model matematik tidak dapat dilakukan karena maklumat yang diberi ada terhad. Oke, ini sudah tahuan. Soalan itu hanya bagi satu situasi saja, yaitu 60 saat menaik 30 patah perkataan saja. So ini hanya satu situasi, so kita tidak dapat melakukan pemurnian model. Yang bagi langkah terakhir ya melaporkan dapatan. Kita juga panggil kesimpulan. Oke, kita tulis buat laporan berdasarkan tafsiran penyelesaian yang diperoleh. Oke, itu penyelesaian kita sudah dapat dalam langkah ketiga tadi. So kita boleh tulis kesimpulan tadi itu sekali, yaitu jumlah masa yang diperlukan oleh jurutype untuk menaik 450 patah perkataan ialah 900 saat. Contoh 2. Raja di bawah menunjukkan keratan rentas sebatang sungai. Seorang ahli hidrologi mengukur kedalam sungai Y meter pada jarak yang berbeza X meter dari tebing sungai. Keputusannya yang diberi dalam jadual berikut. Dengan menggunakan pemodelan matematik, tunjukkan cara ahli hidrologi itu menggunakan data di atas untuk menentukan kedalaman sungai itu. Pertama sekali, kita perlulah mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Bagaimana menentukan kedalaman sebatang sungai? Kedua, membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Andaikan sungai adalah paling dalam bahagian tengah dan kedalamannya berkurangan sehingga O di bahagian tepi sungai. Dua pemboleh ubah yang terlibat dalam kajian ini ialah kedalaman sungai dan jarak dari tebing sungai. Jadi, kita perlu tulis jarak dari tebing sungai dan kedalaman sungai sebagai set pasangan tepi, yaitu koordinat, dan
melukis satu graf bagi data tersebut. Dan graf itu merupakan satu fungsi kuadratik. Dia lihat menaik dan kemudian menurun. Graf yang dilukis menunjukkan lengkung dan merupakan satu graf fungsi kuadratik. Dalam pemodelan matematik, untuk mewakili situasi sebenar, nilai anggaran digunakan. Berdasar graf didapati kedalaman sungai ialah 3 meter. Hal ini berlaku ketika jarak dari tebing sungai ialah 15 meter. Seterusnya, kita perlu menentukan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Kita perlu tentukan fungsi kuadratik berkenaan yang mempunyai bentuk y to ax square tanpa bx tanpa c. Jadi kita menggantikan sebarang 3 data ABC ke dalam persamaan. Kita dapat c sama dengan 0. Oleh sebab c sama dengan 0, sistem bagi dua persamaan linear dalam dua pembolehan ubah ialah 1,7 sama dengan 625A tambah 25B dan 0 sama dengan 900A tambah 30B. Daripada equation 2, kita dapat B sama dengan negatif 30A. Lepas tu kita gantikan ni ke dalam equation 1. Kita dapat value A. Lepas tu kita gantikan A ke dalam equation 3. Kita dapat value B. Lepas tu kita substitute value A dan B kepada equation. Kita dapat Y sama dengan negatif 0.0136x square tambah 0.408x. Lepas tu kita gantikan X sama dengan 15 ke dalam equation 3. Kita memperoleh Y sama dengan 3.06. Lepas tu memunikan model matematik. Model ni kita andaikan kedalangan sungai adalah paling dalam di bahagian tengah. Hal ini mungkin tidak benar bagi tengah sungai lain, tapi model baharu diperlukan untuk andaian baharu. Kejutan jawapan akan bertambah ke lebih banyak data diambil. Akhirnya melaporkan dapatan. Laporan penuh dibuat berdasarkan struktur rangka kerja pemodelan di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Zaris Iqmal dan akan menerangkan contoh 3. Bagi soalan untuk contoh 3 ialah kereta Amin menggunakan 45 liter petrol untuk bergerak sejauh 405 km. Jika Amin ingin memandu kereta yang sama untuk suatu perjalanan sejauh 198 km, berapakah jumlah petrol dalam liter yang diperlukan? Selesaikan masalah ini melalui permodelan matematik. Baiklah, kita lanjutkan kepada penyelesaian. Seperti mana kita tahu, untuk penyelesaian di dalam pemodelan matematik, terdapat beberapa langkah yang perlu diikuti. Langkah pertama ialah mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Tentukan isi padu petrol yang diperlukan untuk satu perjalanan sejauh 198 km. Diketahui bahawa lebih jauh perjalanan, lebih banyak jumlah petrol diperlukan. Oleh itu, jumlah petrol berubah secara langsung dengan jarak perjalanan. Langkah seterusnya ialah membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Andaikan kelajuan memandu bagi kedua-dua perjalanan sejauh 400 km dan 198 km adalah sama. Katakan X mewakili jarak perjalanan dan Y mewakili jumlah petrol yang diperlukan. Y berubah secara langsung dengan X, maka persamaan Y sama dengan KX dengan keadaan K ialah permala. Seperti mana yang kita ketahui, jarak perjalanan atau kelajuan memandu akan secara tidak langsung akan mempengaruhi penggunaan petrol. Jadi, disebabkan itu kita perlu mengandaikan bahawasanya kedua-dua jarak perjalanan menggunakan kelajuan yang sama untuk menjadikan persamaan yang telah dibentuk adalah valid kepada kedua-dua keadaan. Langkah seterusnya mengaplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah. Menggunakan persamaan yang telah kita dapatkan daripada langkah sebelumnya, gantikan Y dengan 45 dan X dengan 405 yang kita dapatkan daripada soalan.
untuk mendapatkan nilai pemalar, iaitu nilai K. Setelah digantikan ni dalam persamaan seperti mana yang dapat kita lihat, K ialah K bersamaan dengan 1/9 dan gantikan K semula ke dalam persamaan asal dan kita dapati Y sama dengan 1/9 kali X. Persamaan ini menghuraikan hubungan antar petrol yang diperlukan dengan jarak perjalanan. Jadi, untuk perjalanan sejauh 198 km, kita mendapati jumlah minyak atau jumlah petrol yang diperlukan adalah bersamaan dengan 22 liter. Maka 22 liter petrol diperlukan untuk satu perjalanan sejauh 198 km. Bagi langkah keempat, menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Model fungsi linear Y sama dengan 1/9 kali X yang diperolehi mungkin tidak dapat digunakan untuk semua situasi perjalanan. Misalnya, jika perjalanan sejauh 405 km melalui jalan raya yang menghubungi pekan dan bandar manakala perjalanan sejauh 198 km menerusi lebuh raya. Oleh itu, kadar penggunaan petrol adalah lebih cepat dalam perjalanan pertama berbanding dengan yang kedua. Apabila diterjemahkan kembali ke dunia sebenar, model fungsi linear yang diperolehi tidak sesuai digunakan untuk menangani masalah berkenaan. Seperti mana yang telah dinyatakan di dalam langkah kedua, kelajuan bagi kedua-dua perjalanan perlulah diandaikan bersamaan. Seperti mana dinyatakan di dalam kenyataan yang ini, kelajuan akan mempengaruhi penggunaan minyak. Seandainya kelajuan bagi kedua-dua perjalanan adalah berbeza, penggunaan petrol adalah ternyata berbeza dan persamaan yang telah dibentuk adalah sama sekali tidak boleh dipakai. Jadi persamaan yang telah dibentuk hanyalah sesuai untuk menyelesaikan masalah ini sekiranya kedua-dua kenderaan bergerak di dalam kelajuan yang sama. Langkah kelima, memurnikan model matematik. Dalam masalah ini, kita tidak dapat memurnikan model memandangkan maklumat yang diberi adalah terhad. Oleh disebabkan maklumat yang terhad seperti kelajuan kenderaan, masa perjalanan dan sebagainya, model yang telah dibentuk atau persamaan yang telah dibentuk hanyalah terhad kepada soalan ini sahaja. Langkah keenam, melaporkan dapatan. Laporkan dapatan dalam bentuk penyelesaian masalah berdasarkan tafsiran penyelesaian yang telah dilaksanakan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.